Seorang bayi lelaki yang baru dilahirkan terpaksa menahan kesejukan kira-kira 4 jam apabila ditinggalkan di hentian bas kampung RTP Lebu di Bentong awal pagi tadi. Bayi itu ditinggalkan di atas tempat duduk hentian bas berkenaan dan hanya dipariti sehelai kain batik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 dan insya-Allah tajuk yang akan dibentangkan kumpulan kami ialah keruntuhan moral dalam kalangan pasca moden dan strategi penyelesaiannya. Sebelum saya teruskan kepada pembentangan, sudilah saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama Nur Batrisya Hakimah, yang kedua Mayzura Azwin, yang ketiga Nur Amirah, yang keempat Nurul Hana, yang kelima Nur Aini Akashah, yang keenam Nur Zahra, yang ketujuh Anis Atirah, yang ke-8 Sima, yang ke-9 Miza dan yang ke-10 saya Aini Sufiah. Baik, kita teruskan kepada pembentangan. Keruntuhan bermaksud kejatuhan atau kerosakan. Moral pula bermaksud sikap atau kelakuan yang dapat diukur dari segi baik ataupun buruk sesuatu akhlak. Keruntuhan moral pula bermaksud kejatuhan ataupun kerosakan akhlak yang berlaku di kalangan manusia disebabkan oleh gejala-gejala negatif seiring dengan arus peredaran zaman. Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti faktor pembuangan bayi di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti kesan-kesan pembuangan bayi di Malaysia. Dan yang ketiga, mengenal pasti strategi penyelesaian bagi mengurangkan kadar peningkatan pembuangan bayi di Malaysia. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi yang pertama, mengumpulkan maklumat melalui dua sumber iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang kedua, mendapatkan maklumat daripada 90 orang responden secara rawak. Metodologi yang ketiga ialah mendapatkan maklumat atau data daripada responden melalui kaedah soal selidik dan sumber internet. Yang keempat, majoriti responden terdiri dari golongan remaja yang berumur sekitar 18 tahun sehingga 25 tahun. Dan yang terakhir, soal selidik bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor berlakunya isu pembuangan bayi. Pengenalan topik. Pembuangan bayi bermaksud perbuatan mencampakkan atau menghapuskan anak kecil yang tidak berdosa ke merata-rata tempat tanpa ada sifat berperi kemanusiaan dan ia terjadi akibat kehamilan yang tidak diingini. Anak-anak remaja kini banyak terjebak dengan gejala tersebut. Malah ada di antara mereka mempunyai pendidikan tinggi dan belajar di kebanyakan institut pengajian tinggi yang memberikan pendidikan yang baik. Remaja yang hamil di luar nikah ini terpaksa membuang bayi mereka di tempat awam seperti masjid dan surau kerana mereka terdesak, malu dan takut tidak diterima keluarga serta pandangan serong dari sesetengah masyarakat. Statistik. Negeri Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sepanjang tahun 2014 sehingga tahun 2018. Manakala, Negeri Perlis pula mencatatkan jumlah terendah sepanjang tahun tersebut bagi kes pembuangan bayi di Malaysia. Pada tahun 2014, Negeri Selangor mencatatkan 27 kes, manakala Negeri Perlis hanya mencatatkan 1 kes sahaja. Pada tahun 2015, Negeri Selangor mencatatkan 21 kes, manakala Perlis hanya mencatatkan 1 kes sahaja. Pada tahun 2016, Negeri Selangor merekodkan 23 kes, manakala Negeri Perlis merekodkan 0 kes pada tahun tersebut. Pada tahun 2017, Negeri Selangor mencatatkan 30 kes, manakala Negeri Perlis hanya mencatatkan 3 kes sahaja. Pada tahun 2018, Negeri Selangor merekodkan 34 kes, manakala Negeri Perlis hanya merekodkan 2 kes sahaja. Terdapat pelbagai faktor-faktor pembuangan bayi. Yang pertamanya, kesibukan ibu bapa di dalam pekerjaan menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan. Yang keduanya, krisis rumah tangga di dalam sesebuah institusi kekeluargaan menyebabkan anak-anak kurang mendapat kasih sayang dan bertindak luar kawalan. Baiklah, faktor yang seterusnya ialah pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan. Para remaja pada masa kini yang masih di bawah umur ataupun yang masih belum matang tidak dapat untuk membezakan di antara perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Oleh itu, mereka akan mudah terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya mereka dalam melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan masalah, sebagai contoh seks bebas. Justru itu, masalah sebegini akan mendatangkan kemudaratan kepada diri mereka sendiri dan juga ahli keluarga mereka. Faktor yang terakhir ialah pengaruh media sosial dan teknologi. Remaja pada masa kini sering terikut-ikut dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Di samping itu, kecanggihan teknologi pada masa kini membawa kebaikan dan juga keburukan, bergantung kepada cara kita menggunakannya.
Namun sekiranya para remaja menyalahgunakan kecanggihan teknologi yang ada dengan melayari laman web ataupun menonton perkara-perkara yang tidak sepatutnya, kesudahannya akan menyebabkan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya dan boleh menyebabkan mereka terjebak dalam jenayah seks ataupun sumbang mahram. Yang mana perkara ini adalah merupakan antara salah satu punca berlakunya kes pembuangan bayi di Malaysia semakin meningkat. Pembuangan bayi memberikan kesan yang buruk terhadap bayi, ibu kandung, institusi kekeluargaan dan negara. Antara kesan buruk terhadap bayi ialah si bayi tidak mengenali ibu bapa kandung mereka. Selain itu, masyarakat akan memandang rendah dan hina terhadap bayi tersebut. Seterusnya, bayi itu terpaksa memikul gelaran anak luar nikah seumur hidup. Di samping itu, bayi tersebut juga tidak mendapat kasih sayang daripada ibu bapa kandung mereka kerana semenjak kecil lagi mereka sudah terpisah. Antara kesan buruk kepada ibu kandung ialah si ibu akan mengalami gangguan emosi. Seterusnya, si ibu akan menghadapi kesukaran untuk mengandung pada masa akan datang sekiranya mereka membuang janin menggunakan kaedah yang tidak selamat. Selain itu, si ibu akan mengalami kecederaan semasa melahirkan anak seperti kehilangan banyak darah dan jangkitan kuman. Di samping itu, kesihatan si ibu juga turut terjejas akibat kurang penjagaan ketika mengandung. Antara kesan buruk pembuangan bayi terhadap institusi kekeluargaan ialah masyarakat akan memandang hina terhadap keluarga tersebut. Selain itu, digelar sebagai masyarakat yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Seterusnya, keluarga tersebut dianggap sebagai keluarga yang kurang didikan agama dan tidak bermoral kerana ibu bapa gagal mendidik anak mereka. Antara kesan kepada negara ialah imej negara akan terjejas dengan kadar peningkatan pembuangan bayi. Selain itu, kos tanggung kerajaan semakin meningkat kerana perlu menampung kos sara hidup anak tidak sah taraf. Akhir sekali, negara akan digelar sebagai negara yang mempunyai rekod jenayah tertinggi. Terdapat pelbagai pihak yang memainkan peranan penting dalam menangani isu pembuangan bayi di negara kita. Antaranya ialah ibu bapa, kerajaan, masyarakat dan individu itu sendiri. Ibu bapa perlulah memainkan peranan mereka dengan memantau segala aktiviti anak-anak di dalam media sosial maupun dalam pergaulan seharian mereka. Ibu bapa juga perlulah memberi pendidikan agama dan berani berbicara mengenai ilmu kesihatan seksual kepada anak-anak. Selain itu, ibu bapa perlulah berhati-hati dalam membenarkan apa yang mereka tonton di dalam peranti elektronik mereka. Peranan masyarakat terhadap masalah pembuangan bayi antaranya adalah mereka perlu menjadi penyokong. Penyokong yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang membantu mereka yang terjerumus dalam masalah ini dari segala aspek. Aspek emosi, aspek fizikal ataupun mental. Pihak yang seterusnya ialah pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlulah mempertingkatkan kadar hukuman sivil dan juga kadar hukuman syariah di negara kita. Sebagai contoh, menjalankan hukuman hudud. Seterusnya, pihak kerajaan juga perlulah membanteras punca-punca berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja di negara kita seperti pusat-pusat hiburan, pusat-pusat karaoke, kelab-kelab malam dan sebagainya. Hal ini kerana pusat-pusat ini membawa remaja kepada pergaulan bebas. Selain itu, pihak kerajaan juga perlulah menubuhkan pusat-pusat perlindungan bayi yang bertujuan untuk menyediakan saluran kepada ibu yang ingin meninggalkan bayi mereka ke tempat selamat secara rahsia. Pada masa yang sama, keselamatan bayi juga dapat dijamin. Pihak yang terakhir ialah pihak individu itu sendiri. Individu itu sendiri perlulah menjaga pandangan mata mereka bagi mengelakkan mereka terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan dan juga mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Seterusnya, pihak individu itu, khususnya kaum wanita, perlulah menjaga aurat mereka dan tidak memakai pakaian yang menjolok mata kaum lelaki. Tidak terlepas juga kepada kaum lelaki untuk menjaga aurat mereka kerana pada masa ini kebanyakan kaum lelaki mengambil remeh aurat mereka dengan menunjukkan lutut mereka yang juga merupakan salah satu aurat bagi mereka. Tuntasnya, masalah ini tidak boleh dipandang enteng oleh semua pihak.
Oleh itu, kita hendaklah berganding bahu bagai awu dengan tebing bagi membanteras masalah pembuangan bayi di negara kita. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.